Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pelajaran kita dalam kitab Al-Iman, rukun, hakikat dan pembatalannya. Kita telah masuk kepada perbincangan yang ketiga, beriman dengan Rasul. Beriman kepada Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Sambungan perbincangan kita pada kali ini dalam muka surat 97. Naskah yang kita baca ini ialah naskah terjemahan Pustaka Darussalam edisi Jawi. Tajuk perbincangan kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita beriman kepada Rasulullah. Jadi habislah. Segala nabi-nabi lain telah pun berlalu. Tinggal lagi beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita beriman bahawa Muhammad bin Abdullah, nama dia tu, adalah Nabi dan Rasul. Seorang hamba pilihan Allah. Baginda tidak pernah beribadat kepada berhala. Tidak pernah mensyirikkan Allah sekelip mata pun. Baginda tidak pernah melakukan dosa kecil, apalagi dosa besar. Ini kita percaya Nabi kita ni maksum. Maksum maknanya terpelihara daripada segala kesalahan. Segala dosa tidak ada. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Taala pilih dari kalangan manusia ini yang terbaik sekali atas dunia ini, Nabi kita. Kita kena banggalah umat kita ni. Sebagaimana telah kita huraikan dalam kitab kita 41 kelebihan Nabi itu. Hidayatus Sul, insya-Allah. Kita beriman juga bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir sebagaimana firman Allah Taala, "Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Ayat ini panjang lagi. "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Wa kana Allah bikulli syai'in 'alima." Maksudnya Muhammad itu tidak adalah Muhammad itu bapa pada seorang daripada lelaki dari kalangan kamu. Sebabnya anak Nabi semua masih kecil. Yang lelaki. Allah SWT tak beri dia orang panjang umur. Jadi tidak timbul masalah. Kalau tidak kita kata siapa yang berhak jadi khalifah, jadi apa, timbul. Hari ni pun timbul. Orang duduk apa ni, kata Sayyidina Ali, anak cucu Nabi lagi, Ahlul Bait ni panggil tu. Sama mereka tengah tu hodu mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar, kononnya merampas hak Sayyidina Ali. Jadi Nabi Allah Taala kata, "Maka Muhammad aba ahadin min rijalikum." Tak ada rijal. Dia ada anak lelaki, tapi semua masih kecil. Qasim, Abdullah, Ibrahim, semua meninggal waktu kecil. Jadi supaya selesai satu masalah, timbul pertikaian, siapa yang layak berkasi Nabi? Mesti anak dia. Tak timbul. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, akan tetapi ia, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah dan penyudah sekalian Nabi. Dia ni penamat segala Nabi, tak ada lagi Nabi. Kalau ada lagi orang kata ada Nabi lepas pada tu, ambil dia capok ke laut. Manusia pun ngaku jadi Nabi, tak ada Nabi lagi. Suratul Ahzab ayat 40, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masali wa masalul anbiya. Kama sali rajulin bana baitan fa ahsanahu wa ajmalahu illa mawdi'a labina min zawiyatin min zawayahu faja'ala an-nasu yatufuna wa yu'jabuna lahu wa yaquluna halla wada'ta hadhihi al-labina qala fa ana al-labinatu wa ana khatamun nabiyyin." Muttafaqun alaih. Perbandingan aku dengan para nabi yang lain adalah seperti seorang lelaki yang membina sebuah binaan. Ia memperelokkan binaan itu, melainkan di tempat sekeping bata di salah satu penjuru. Bangunan semua dia ada. Ada sekeping bata yang tak dimasuk lagi. Yang ada orang panggil cacat lah situ. Tak lengkap lah. Lalu datanglah manusia mengelilingi binaan itu dan tercengang melihatnya. Allah, dia cantik bangunan ni. Kenapa sini tak tutup? Kenapa sini tak ada ni? Sambil berkata, alangkah baiknya kalau engkau letakkan bata di sini. Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, sayalah sebagai batu-bata yang kosong lagi itu. Jadi bila mari Nabi, sempurna sudah. Rangkaian anbiya, binaan sudah cantik, tidak ada lagi yang kurang. Habislah. Tak boleh orang lain nak masuk lagi. Dan sabdanya lagi, "Ana Muhammadun
wa ana Ahmadu wa ana al-mahi alladhi yumha bihi biyal kufr wa ana al-hashir alladhi yuhsharu an-nasu ala aqibi wa ana al-aqib wal aqib alladhi laysa ba'dahu nabiyyun muttafaqun alaih. Ini di antara nama-nama Nabi yang Nabi sendiri beri nama dia. Nama dia apa? Saya adalah Muhammad. Apa arti Muhammad? Yang dipuji. Saya adalah Ahmad. Apa dia Ahmad? Yang terpuji. Saya Al-Mahi. Nama dia Muhammad Al-Mahi. Nama Nabi kita. Apa makna? Penghapus. Yang denganku dihapuskan kekufuran. Kufur ni kena hapus dengan kedatangan Nabi. Kufur penuh di Mekah. 360 ketuk berhala. Di sekeliling Kaabah. Bila mari Nabi hapuskan. Bersih semua sekali. Saya Al-Hashir. Yang menghimpunkan. Yakni yang akan dihimpunkan manusia selepas aku. Jadi, Al-Hashir maknanya orang lepas pada Nabi datang. Kita akan kumpul di bawah panji-panji Nabi nanti. Jadi semua orang yang mari lepas pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya berkumpul dalam satu kumpulan. Kumpulan apa? Kumpulan Islam. Kita pergi ke Mekah. Satu salat, satu agama. Kalau tengok rupa, beratus jenis rupa. Kita ada putih, ada kelabu, ada merah, ada tinggi, ada kenik, ada semua. Jadi kumpulan yang satu ni duduk di bawah satu rumpun, nama dia rumpun Islam. Yang dikumpul oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya ialah Al-Aqib. Aman Aqib iaitu penyudah yang tidak ada Nabi selepasnya. Ini dia kata 5 nama Nabi ini, Anna Muhammadun wa Ahmadun Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Aqib. Itu khas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, jawatan-jawatan itu. Kita beriman dengan penuh jazam. Penuh putus, mana putus kata, itu mana jazam. Bahawa tidak ada mana-mana Nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya ada orang yang mendakwa menjadi Nabi selepasnya, ia adalah pendusta. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa annahu sayakunu fi ummati 30 kazzabun. Kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Selesai. Kata putus. Orang panggil kata putus ni kerak, tak ada lagi lepas pada itu. Akhrajahu Muslim. Maksudnya, dan sesungguhnya akan timbul di kalangan umatku 30 orang pendusta. 30 orang pendusta ni siapa dia? Kesemuanya mendakwa menjadi nabi. Hak ni tak masuk pakai hak tidak global ni. Hak Nabi Melayu, Nabi ni kecil ni tak masuk dalam senarai kita. Hak besar ni. Hak lawan dengan Sayyidina Abu Bakar, Musailamatul Kazzab, Aswa' al-Ansi, apa kumpulan tu? Ni hak lekeh ni. Hak Nabi Melayu ni. Ni tak payah senarai lah ni. Tak apa dia pun. Padanya bagi pejabat agama yang awal dia. Jadi, kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun, semuanya mendakwa menjadi nabi dan aku adalah penyudah para nabi yang tidak ada nabi selepas. Sesatlah kita ni. Kata putus ni. Kalau orang gula dia panggil mati hawa kan. Mati hawa ni tak boleh nak. Tak ada lah. Tak boleh. Wajib kita beriman, hadis akhrajahu Muslim. Wajib kita beriman bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ketua orang-orang yang bertakwa. Daripadanya diambil contoh tauladan semua kebaikan dan bagindalah yang layak diambil contoh serta diikuti, bukan yang lain. Jadi tempat kita nak contoh, kita nak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang sekarang ni, orang moden dia panggil Nabi ni sebagai idola. Idola ni tak boleh pakai pada Nabi mengikut ahli bahasa, ahli fikir kita Islam ni. Dia kata tak boleh pakai. Idola ni bukan. Dia panggil apa ni? Ikon. Jadi ikon ni benda lain. Makna yang diguna orang putih guna ikon ni guna kepada benda lain. Kita panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam qudwah. Nabi qudwah, contoh ikutan yang baik. Kita kan ada gelaran kita sendiri. Tak payah cari ikon lah, tak payah cari idola lah. Kita panggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qudwah. Ini lebih. Makna dia itu makna Quran. Makna hadis qudwatun hasanatun. Jadi perintah Allah dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Maksudnya katakanlah wahai Muhammad, jika kamu kasih kepada Allah, hendaklah kamu mengikuti aku.
nescaya Allah akan kasih kepadamu. Ali Imran ayat 31. Ini syarat. Syarat kita ni nak dapat kasih Allah, syarat dia apa? Ikut yang diajar oleh Nabi SAW. Mana-mana hak Nabi kita tak ajar, jangan buat. Jangan hidup reka. Cerita dalam agama. Tak ada. Hari ini bila timbul cerita mau di Rasul, mesti nak tunjuk saya ke Nabi, mesti kena buat perarakan. Nabi suruh beragak. Ya. Akak spanduk, akak berdera, ada. Tak payah akak, tak payah beragak. Buat artis ya. Baiklah masa beragak tu, akak pergi di masjid. Duduk beragak tengah panas. Bercampur lelaki, perempuan. Perempuan pula bawa bendera tu. Saya ikut Nabi. Kain dulu ada sekali. Tak apa-apa. Ikut Nabi lah itu. Itu cerita kan? Itulah. Pasal dia dah jadi satu amalan kebangsaan ni, bang. Amalan rasminya. Bukan saya. Oh, saya suruh Nabi duduk di mana? Ni, ikut. Ikut yang Nabi ajar. Ini betul. Ini tidak setengah orang ni bila satu negeri tak ada belagak, sibuk. Sibuk negara ini sok saya ke Nabi. Subhanallah, negara mak saya Nabi dengan belagak. Yang tak ikut Nabi, kalau Nabi kata haram di wilayah itu ikut Nabi. Saya ke Nabi lah itu. Betul lah itu. Campur. Tengok kalau dia hari belagak tu. Jumpa lah apa saya ke Nabi tu. Dan permanya lagi, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Maksudnya, maka tidak. Demi Tuhan engkau, mereka tidak beriman. فَلَا وَرَبِّكَ لَا. Sumpah dia. فَلَا وَرَبِّكَ. Mereka tidak beriman. Sehingga mereka menjadikan engkau hakim untuk menyelesaikan apa yang berselisih di antara mereka. Kemudian mereka tidak merasai apa-apa keberatan pada diri mereka daripada apa yang engkau hukumkan dan mereka benar-benar menyerah diri. Surah An-Nisa ayat 65. Surah yang pertama tadi, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, surah Ali Imran ayat 31. Ayat Quran ini Allah Taala letak dua garis. Dalam sumpah ini, demi Tuhan engkau, mereka tidak beriman sehingga mereka menerima hukuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak Nabi kata hak ni halal ambil. Yang haram tinggal. Bukan setakat itu. Tsummalah yajidu fi anfusihim harajan, kemudian tidak ada perasaan dalam diri mereka ni rasa susah, rasa berat. Allahu akbar. Apalah Islam ni? Buat hukum ni. Kita terpaksa kena ikut lah saya orang Islam. Tapi hati itu gelisah. Mulut itu duduk cakap, perasaan tidak tenang sebab Islam melarang. Maka orang ni tidak beriman. Dia dua syarat. Yang pertama sekali, syaratnya kena ambil energi kita aja. Yang kedua, terima. La yajidu fi anfusihim haraj. Tak ada dalam diri mereka itu tidak merasai apa-apa keberatan dalam diri dia. Ini dua syarat yang besar. Syarat yang pertama, terima hukum Rasulullah. Yang kedua, reda. Kita hari ini terima tak? Ada orang kita ni, dia keluar zakat. Tapi tak mengeluh. Dia lah peniaga tak setara mana. Kena keluar zakat nak pula dah. Bayar tu bayar. Tapi hati tidak tenang. Orang perempuan, pakai tudung. Dia kata kalau tak nak pakai tudung pun, takut dosa. Tak pakai tudung, anak, risak. Jadi tidak menerima. Pergi semaya kita ni. Tapi rasa letih. Islam ni. 5 kali pula tu. Kalau 2 kali boleh tak? Jadi, orang ni bila ada dalam perasaan dia, apa yang diputus oleh Nabi SAW halalnya, haramnya, tidak boleh dalam hati kita, perasaan rasa berat, rasa tak apa selesa. Maka, selagi ada perasaan itu, maka orang itu belum lagi benar-benar beriman. Wajib kita beriman bahawa baginda Rasulullah SAW adalah kekasih Tuhan Ar-Rahman. Baginda mendapat setinggi-tinggi martabat kasih sayang Allah yang dinamakan khullatun dalam bahasa Arab. Khullah ni maknanya paling tinggi sekali. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu muttakhizan khalilan, lattakhadtu Aba Bakrin khalila, walakinahu akhi wa sahibi, wa qad ittakhadha Allah azza wa jalla sahibakum khalila." Jadi Nabi kata apa?
Maksudnya sekiranya aku hendak memilih Khalil. Khalil maksud orang yang sangat dikasihi. Sudah tentu aku akan memilih Abu Bakar sebagai Khalil. Akan tetapi, ia adalah saudaraku dan kawanku. Abu Bakar ini memang akhi wa sahibi. Orang yang rapat dengan aku. Dan sungguhnya Allah telah memilih sahabat kamu ini. Apa ini? Istakhadallahu azza wa sahibakum khalila. Sahabat kamu ini, dia tulis dalam kisah ini, yakni Abu Bakar sebagai Khalil. Tak, sahabat dia. 53 ayat dia dalam. Tidak. Mana dalam terjemahan ini dia kata, memilih sahabat kamu ini, yakni Abu Bakar As-Siddiq sebagai Khalil. Nanti kita tengok dalam. Tanda kat situ itu, hadis ini riwayat Muslim. Hadis ini riwayat Muslim. Jadi kita coba tengok dalam syarah Nawawi nanti. Imam Nawawi kata apa? Sahibakum. Abu Bakar itu Rasulullah sendiri. Jadi kalau dalam terjemahan dia kata, Allah Ta'ala telah memilih sahabat kamu ini, yakni Abu Bakar As-Siddiq sebagai Khalil. Tak apa. Memang derajat dia tinggi. Jadi tanda itu. Dalam kitab ini tak tulis riwayat mana. Tanda kata hadis riwayat Muslim. Mana hadis sahih. Demikian pula wajib kita yakin bahawa baginda diutus kepada semua golongan jin dan manusia dengan membawa kebenaran dan petunjuk. Jadi jin manusia ni dia kena bakar, kena ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah, ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min 'adzabin alim. Maksudnya serombongan jin itu berkata, hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya, nescaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu daripada azab yang pedih. Jadi jin itu suruh kaum dia semua beriman dengan Nabi. Surat Al-Ahqaf ayat 31. Baginda adalah utusan Allah untuk sekalian manusia. Buktinya ialah firman Allah Ta'ala, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. Dan kami tidak mengutuskan engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan untuk sekalian manusia dengan memberi berita gembira dan berita ancaman yang menakutkan. Nah, jadi itu jawatan Nabi kepada semua manusia. Yang zaman dia dan selepasnya. Tak lagi tak kiamat. Quran ini terpakai sampai bila-bila. Surah As-Saba ayat 28. Dan firman Allah Ta'ala, Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai manusia, katakanlah wahai manusia, sekalian manusia, sungguhnya aku ini adalah Rasulullah kepada kamu sekalian. Aku Rasulullah kepada kamu semua sekali. Al-A'raf 158. Dan firman-Nya lagi, Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha berkat Tuhan yang menurunkan Al-Furqan, yakni Al-Quran kepada hamba-Nya supaya menjadi pembawa berita gembira dan pembawa berita yang menakutkan ancaman kepada sekalian alam. Surah Al-Furqan ayat 100 ayat yang pertama. Ayat yang pertama. Jadi kita tengok jawatan Nabi, itulah kerja dia. Bashir wa Nadhir. Dia beri khabar gembira dan dia juga menakutkan. Jadi kalau kita beri gembira saja, orang tak tahu pula mana yang tak boleh. Jadi kita kena belajar dalam dakwah kita, dalam gerak kerja kita ni, mesti dua-dua. Cerita yang baik, cerita juga yang buruk. Supaya orang tinggal yang buruk. Jadi ada setengah sahabat kita tidak sedap, kita kena cerita yang baik saja. Orang buruk tu biar dulu. Orang tak tahu lagi sekarang. Tak boleh, kena dua-dua serentak. Kalau tidak, itulah kita tengok. Ramai orang hari ni jaga salat. Jaga betul-betul. Main sunat dia memang kuat. Tapi pakaian itu untuk aurat. Itu tak betul. Sebab tidak ada ingat, tidak ada peringatan, tidak ada sekatan kita tak berani. Mungkin kerana nak jaga hati. Dia ni bagus ni, mari ngaji selalu. Tapi nak jaga hati, nak tegur, tak berani. Jadi juga. Kadang-kadang anak sendiri terpaksa ambil masa. Orang tu mari ngaji kali pertama kita tak tegur, yang kedua tak tegur, kali yang ke-10 barulah tegur tentang akhlak dia. Baru biar dia rasa kalau kena kali pertama kena selalu, yang berupaya tak mari dah. Ustaz ni ludah atas muka kita ni. Bagi dia. Itu uslub, cara. Tapi kalau tahu tak tegur lagi, itu bukanlah. Itu dah ada orang panggil dah lebih hak dah tu. Mana boleh tak tegur siapa tahu.
Cukuplah sekadar sebulan 2 bulan. Mana ayat lagi, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fuddiltu 'ala al-anbiya'i bi 60, mu'titu jawami' al-kalim, wa nusirtu bir-ru'bi, wa uhillat liyal ghanaim, wa ju'ilat liyal ard tahuran wa masjida, wa ursiltu ila al-khalqi kaffatan, wa khutima bi an-nabiyyun, muttafaqun alaih. Tengok dia punya teks asalnya. Kadang-kadang dia dalam terjemahan dengan kitab asalnya ada perubahan. Beza sikit. Dalam kitab asal dia, dalam kitab kita ni dia juga. Jadi sepatutnya tidak diubah apa yang disebut muttafaqun alaih. Hari ini maksudnya diutamakan aku daripada Nabi dahulu dengan 6 perkara. Jadi fuddil tu aku dilebihkan daripada Nabi dulu dengan perkara. Ini termasuk dalam 41 kelebihan ni yang akan kita dalam kitab kita Bidayah Usul tu. Yang pertama, diberi kepadaku jawami'ul kalim. Kata-kata yang ringkas tetapi padat. Ini mahalnya. Kata-kata yang ringkas tapi padat. Yang kedua, diberi kemenangan kepadaku lantaran kegerunan musuh. Jadi musuh dicampur oleh hati musuh tu takut pada Islam. Jadi menyebabkan dia nak lari balik. Jadi kalah dia. Satu. Yang ketiga, dihalalkan untukku harta ghanimah. Harta rampasan perang. Umat dulu tak boleh. Harta rampasan perang tak boleh ambil. Sudah dia perang, dia kumpul satu tempat, api mari bakar. Habis. Harta Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh bagi. Berapa banyaklah kita boleh. Yang keempat, dijadikan bumi untukku suci dan tempat mendirikan salat. Bila debu ni suci? Bila tak ada air, kita boleh tayamum. Bila tak boleh guna air, debu itu jadi alat penyuci. Itu di kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, ni tajuk kita duduk sini. Yang kelima, diutuskan aku untuk sekalian makhluk. Nabi-nabi lain diutus pada kaum dia saja. Kepada keturunan dia saja. Yang keenam, dan aku penyudah sekalian Nabi. Tak ada lagi Nabi selepas daripada aku. 6 perkara ni tingkatan yang lebih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatasi para Nabi yang lain. Kita diperintah supaya kasih kepada baginda sallallahu alaihi wasallam lebih daripada kasih kepada ibu bapa, anak pinak, hingga kepada diri sendiri. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, muttafaqun alaih. Maksudnya tidak beriman seorang kamu hingga ia kasih kepadaku lebih daripada bapaknya. Manakala bertemu ayah kita dengan Nabi, kita kena sayang Nabi, tinggal ayah. Dia kata, ini ayah saya, tak boleh lah. Saya kena taat dia. Dah dia buat maksiat, dia mungkar, dia tak beriman, maka wajib kena lawan walaupun bapak. Anaknya, jangan kata ini. Kita dengan ayah mungkin tak kuat, tapi dengan anak rasa saya kan anak pada Nabi. Nabi suruh hajar anak kita salat. Kita gelak ke tidak? Kejut ke tidak? Anak suruh semai subuh. Biar-biarlah dulu. Kecil lagi. So, baru-baru saja. 6. Tak balik lagi. Lepas tu masuk dalam tengah. Tidak dengar ayah. Tak biasa bangun bayar. Assalamualaikum lah jawabnya. Jadi kita nampaknya dalam bab-bab dengan anak ni, nak lebih sayangkan anak pada Nabi. Kita kena betul. Tak beriman betul-betul. Selagi tak sayangkan Nabi, lebih pada sayangkan anak. Dia kata. Saya ke isteri. Hari ni dengan isteri. Mampu tak mampu kita nak lawan dengan isteri? Siapa dia berani lawan dengan isteri? Isteri tak usah aurat. Boleh tegur dia. Mana ada. Tu makcik ni janguk ke pakai baju nampak punya yang nampak. Tak usah aurat. Boleh berhenti tutup semula suik kereta. Mati ganjil. Tak jadi pergi hari ni. Kalau lama tak usah tukar baju. Saya jalan juga. Ini saya ke bini lebih pada saya lain. Tahu lama kalau bini hak ini nombor ada nombor pula. Hak ni kat pakai tak ikat langsung. Ada nombor. Kena nombor 4 lagi tak ikat ada. Tu dia. Ingat baik-baik. Nabi kata semua orang ni kena letak, kena saya ke Nabi yang pertama sekali. Wan nasi ajma'in, semua manusia. Tidak ada. Bapa sendiri pun tak boleh. Anak lagi tak boleh. Isteri lagi tak boleh. Abdullah bin Hisham berkata,
Kami bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tertinggal sini. Ada ketika lagi. Kita diperintah supaya kasih kepada baginda lebih daripada kasih kepada ibu bapa, anak pinak, hingga kepada diri sendiri. Sabda Rasulullah la yu'minu ahadukum, kita dah baca hadis tadi. Dalam kitab yang asal kata, qala syarihul aqidah at-tahawiyah. Menurut syarah pada kitab, satu nama kitab aqidah at-tahawiyah, dia kata apa? Wa kaunuhu sallallahu alaihi wasallam, kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mab'usan ila an-nasi kafatan, dibangkit kepada semua manusia itu, maklum min dinil Islam berdarurah. Maknanya satu pengetahuan yang orang tahu semua dalam agama Islam ni, Nabi kita bukan diutus pada Arab saja, tidak, diutus pada semua manusia. Ini tidak ada dalam kitab. Dan wajib ada tidak gugur dalam kitab ni, dalam kitab terjemah ni. Dan wajib ke atas kita an nuqaddima mahabbatahu 'ala al-wali wal walad wan nafs. Wajib kita pula diperintahkan supaya kita diperintahkan. Memang ni baru masuk bab dia ni dengan atas tadi. Kubur Tuhan Al-Anbiya tadi. Barulah masuk kepada bab yang kita. Kita diperintahkan supaya kasih kepada baginda lebih daripada kasih kepada ibu bapa, anak pinak hingga pada dirinya sendiri. Masuk hadis tadi, hadis Anas tadi, la yu'minu ahadukum. Kemudian Abdullah bin Hisham berkata, ni tengok. Kami bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tengah lama-lama itu. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhidhu bi yadi Umar bin Khattab. Ketika itu baginda pegang tangan Umar bin Khattab. Maka Umar berkata kepada baginda, "Ya Rasulullah, saya kasih kepada engkau lebih daripada segala-galanya selain daripada diriku sendiri." Umar kata apa? "Illa nafsi." Saya kasih Rasulullah ni pada dah orang lain. Itu diri saya ni lebih daripada Nabi lagi. Saya kena diri sendiri. Apa Nabi kata? Baginda sallallahu alaihi wasallam membalas, "Demi Tuhan yang diriku di tangannya, tidak sempurna iman engkau, wahai Umar, sehingga engkau kasih kepadaku lebih daripada diri engkau sendiri." Tak, Umar, dirimu sendiri pun kena lebih Nabi lagi. Umar pun berkata, "Aku kasih kepada engkau lebih daripada diriku sendiri." Umar kata, "La, fa'antal an." Sekarang ini Rasulullah lebih saya lebih daripada diri saya sendiri. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam membalas, "Sekarang sempurnalah iman engkau, wahai Umar." Sekarang sempurnalah iman engkau, wahai Umar. Silahkan kepada kita. Wajib, ini yang ketiga, yang seterusnya. Nanti tukar pula kita Arab yang lain. Wajib kita beriman bahawa Allah telah membantu Nabi Muhammad SAW dengan mukjizat-mukjizat yang membuktikan kebenaran baginda pada tiap-tiap ajaran yang dibawanya. Dipanggil ada mukjizat ni, mana ada benda-benda yang menyokong. Al-Quranul Karim adalah mukjizat baginda yang paling terang, yang mencabar manusia hingga ternyata mereka tidak kuasa mengubah seperti Al-Quran. Kesemuanya tahu sebahagian daripadanya. Tak akan boleh orang kafir ni nak ubah Al-Quran sama sekali, tak akan boleh. Dia panggillah pakar saya mana pun. Tinggi mana atas dunia ni, segala pakar, segala tu tak akan mampu. Mana firman Allah? "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ." Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Quran, kamu tak percaya lagi yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka buatlah satu surah sahaja yang seumpama Quran itu. Kalau kamu buat, ambil satu surah.
Dan ajaklah penolong-penolong kamu selain Allah jika kamu memang orang benar. Dipanggil siapa lagi kalau yang kamu mampu. Yang kamu benar. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, memang tak buatlah. Dan pasti kamu tidak dapat membuatnya, maka jagalah diri kamu daripada api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Jadi, silah kepada kita. Silah bahawa Allah SWT sebut pada kita di sini apa dia? Kamu tak akan mampu. Apabila-bila. Sampai kiamat tak akan mampu. Selain daripada itu, kita beriman pula bahawa Allah SWT membantu baginda dengan mukjizat-mukjizat hissiyah. Mukjizat ni benda-benda ajaib. Yang hissi, yang dapat dirasa dan dilihat. Itu makna hissi. Yang dapat dirasa dan dilihat. Sebagaimana terbukti dalam hadis sahih, seperti bulan terbelah dua. Jadi orang kafir minta nak belah bulan, Allah Taala sebut dalam insyaqqal qamar, bulan terbelah dua. Batu mengucap salam kepada Rasulullah. Di Mekah Nabi kata, aku kenal lagi batu yang bagi salam pada aku. Batu bagi salam. Batang sama mengesak-ngesak, merindu kasih pada Rasulullah. Ingat ada cerita Madinah, kan kita dah cerita dulu. Waktu Nabi kita sudah tukar daripada duduk sandar di Bata Tamar, waktu menyampaikan khutbah, Nabi kita naik atas mimbar. Nak menyampaikan khutbah, Bata Tamar, tempat dia menyandar, menangis. Macam budak menangis. Nabi pasal kena pergi gosok dia, suruh bau berhenti. Terpancar air daripada celah-celah jari baginda. Allahu Akbar. Ini waktu Nabi di Hudaibiyah tak ada air keluar pada jari. Makanan yang sedikit dapat mengenyangkan bilangan yang ramai. Dalam peperangan Ahzab, cerita Jabir itu tak cukup makan maka Nabi kita pergi buat jamuan, seekor kambing boleh makan 1000 orang. Sikit banyak. 1000 orang makan seekor kambing. Anak kambing pula tu. Awan meneduhkan baginda sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda dibangkit menjadi rasul. Nabi kita berjalan awan teduh. Kambing yang dipanggang bersyahadah, bersaksi di hadapan baginda. Jadi kambing panggil dah. Beritahu ya Rasulullah, aku ni ada racun. Apa yang berlaku kepada Abu Jahal ketika hendak menghempas batu ke atas kepala baginda. Jadi, tak mampu dia nak buat. Kambing Ummu Ma'bad. Kambing Ummu Ma'bad. Ia mengeluarkan susu ketika baginda menyapu pada lampu susunya dengan tangan baginda. Waktu Nabi kita hijrah, berhenti di Qudais tu, di kampung Ummu Ma'bad. Nabi kata, mana nak minum susu tu? Ummu Ma'bad kata, susu apa ya tuan, dia tak kenal Nabi. Dia kata, tengok kambing ku macam apa ni, macam lidi jalan. Nabi kita pergi labu susu dia, pergi susu. Minum, terkejut. Abu Ma'bad balik, apa pelik? Kata, pelik apa tengok kambingmu? Dia berjalan, bergonjang berjalan. Hari ni susu penuh. Ada orang soleh datang ke kampung kita ni, pelik. Ini banyak lah. Kalau nak cerita mukjizat saja, 3 hari 3 malam tak habis lagi. Ini satu-satu ni kita baca dengan hadis dulu lah. InsyaAllah. Tanah yang dilontar oleh baginda mengenai ke atas muka orang-orang musyrikin. Nabi kita ambil tanah pasir dia, lontar. Kita masuk habis dalam mata. Kafir. Ya, malah hijrahnya kita. Pelik. Ada radar dia. Perkara gaib berlaku betul sebagaimana yang diramal dan diceritakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sebelum berlaku. Ini bukan ramalan, ini wahyu. Allah Taala wahyu kepada Nabi bahawa akan berlaku sekian-sekian. Tanda-tanda kiamat akan berlaku gitu. Maka benda itu jadi semula. Ada setengahnya belum terjadi lagi. Itu dipanggil tanda kiamat besar. Ini Allah memperkenankan doa baginda sallallahu alaihi wasallam dan menjaga baginda daripada terbunuh dan lain-lain lagi sebagaimana yang disebut dalam kitab-kitab sirah, kitab-kitab sejarah hidup Nabi, sirah dan kitab-kitab hadis. Kita kena ingatlah bahawa mukjizat-mukjizat ini menyokong. Tanda kat situ. Mukjizat yang paling besar sekali yang tak hilang sampai bila-bila lagi tak kiamat, mukjizat Al-Quran. Nabi tinggal mukjizat besar, mukjizat Al-Quran. Ada pun mukjizat lain, mukjizat Nabi-Nabi lain, Nabi Musa, Nabi Isa, hebat-hebatlah ke? Nabi Musa ada tongkat. Mana pergi tongkat Musa? Tak ada dah.
Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukjizat dia berkekalan selagi tak kiamat, iaitu mukjizat Al-Quran. Quran ni tak ada siapa boleh usik. Paling tinggi orang kafir boleh usik Quran, apa dia buat? Dia jauhkan umat ini daripada Quran. Itu dia boleh buat. Berjaya tak berjaya orang kafir buat? Jaya. Hari ni kalau kita ambil kertas, kita berjalan dalam kampung kita. Penduduk kampung kita ada 5,000 orang. Nak cari berapa orang yang sentuh Quran hari ni? Cuba tu kita jalan. Duduk kedai kopi, duduk pasar pagi, pergi senara rumah-rumah, petai karya dekat maghrib, pergi tanya. Hari ni sentuh Quran ke tak lagi? Berapa orang tak sentuh? Tak sentuh. Majoriti. Hak sentuh ni lah. Hak duduk dalam kelas-kelas pengajian, hak jumpa tafsir Quran pagi-pagi. Hak ni lah jumpa Quran. Hak sebut lidah Quran. Hak lain, Assalamualaikum. Bukan tidak ada. Terlalu sedikitnya. Makcik-makcik tua-tua di kampung, mungkin ada kelas-kelas Quran. Alhamdulillah. Orang putih, orang kafir orang putih ni sebenarnya cerita. Dia berjaya menjauhkan diri daripada Quran, tetapi dia tidak berjaya ubah Quran. Kalau dia ubah Quran, Quran besar. Kita sanggup tengok orang ubah Quran? Tak sanggup. Nah, baik kita mati pada orang yang main Quran. Tapi, dia sedih. Dia kata kita Quran yang usik. Bahkan kita cakap lagi. Dengan warna-warni lagi. Dengan sekalian ni tuan-tuan tahu tak? Quran cakap sendiri ada. Ambil pen Quran. Beli RM500. Letak atas ayat, dia baca. Kita pakai ikut yang dia baca tu. Orang buta pun boleh. Baca. Orang tak boleh baca Quran pun, pakai ikut. Ikut. Pen ni baca Quran. Kita tunggu. Nak cerita ni rekod-rekod. Tapi, orang yang baca sikit sana. Baiklah. Ada lagi orang baca. Alhamdulillah. Ramai lagi orang baca. Orang beramal. Quran tidak turun untuk musabakah. Tidak turun untuk perhiasan. Tidak turun untuk mah kahwin. Sekarang ni orang nak menikah berquran tafal. Hak Quran naknya beramal dengan isi kandungnya. Kalau nak tengok situ, berjaya tak berjaya orang kafir? Jaya tak berjaya? Amat berjaya. Bukan cakap berjaya. Amat berjaya. Memisahkan umat Islam daripada hidupnya Quran. Hasil daripada sistem kehidupan yang ada. Ada apa? Dalam radio ada. Ada waktu nak buat waktu buka majlis. Buka Quran baca sekejap. Dekat-dekat nak baca sekejap. Hal lain juga 20 jam lagi tu. 20 apa ni? 24 jam. Toloklah kita kan 1 jam baca Quran. 23 jam lagi dekat gogeng-gogeng tak lakukan. Kejayaan orang. Mukjizat Al-Quran dia tak boleh ubah. Dia boleh ubahnya kepala pengikut Al-Quran. Maka jadilah apa yang terjadi hari ini. Tuan-tuan boleh tengok sendiri. Bagaimana pesan daripada apa yang dia buat. Mukjizat tak boleh ubah. Yang dia boleh ubahnya kepala orang. Betul tak betul dia? Jadi kalau nak tahu cerita panjang dia kata bacalah dalam cerita sirah Nabi dan kitab-kitab hadis. Imam Al-Bukhari mengasingkan hal mukjizat ini dalam satu tajuk khas yang diberi nama Babu Alamatin Nubuwah. Babu Alamatin Nubuwah, mana bab yang tak tanda-tanda kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab sahihnya, Imam Muslim pula mengasingkan dengan nama Babu Mu'jizatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bab mukjizat-mukjizat Nabi. Dan ulama-ulama lain menulis buku mengenai mukjizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti buku Dalailun Nubuwah karangan Imam Abu Nuaim Al-Asfahani, buku A'lamun Nubuwah karangan Abil Hasan Al-Mawardi, buku Dalailun Nubuwah karangan Imam Al-Baihaqi, buku Al-Wafa bi Ahwal Mustafa. Al-Wafa bi Ahwal Mustafa Samhudi. Jadi di antaranya yang ditulis ini kata Ibnu Jauzi. Dalam kitab yang kita ada tu, Al-Samhudi dalam kitab Al-Wafa di Ahwal Mustafa. Kitab ini ada di maktabah. Jadi itu menunjukkan bahawa sangat besar kedudukan yang ada di sini. Berhubung dengan mukjizat hissiyah, mukjizat yang nampak ini bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut dalam beberapa hadis. Di antaranya ada hadis yang mutawatir. Yang mutawatir itu maknanya yang diriwayat oleh ramai. Tetapi kebanyakannya hadis masyhur. Masyhur ni dah tinggi lagi. Dia rendah sikit.
Namun demikian, pada keseluruhannya meyakinkan tentang berlakunya mukjizat itu dan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terserlah di situ. Begitu juga kita beriman bahawa Allah telah membantu baginda dengan hujah-hujah yang nyata dan dalil-dalil yang terang. Jadi kita kena tahu hujah yang nyata dan dalil yang terang, di mana terbukti kepada kepribadian baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita beriman bahawa Allah telah mengurniakan baginda bentuk tubuh badan dan rupa paras yang meyakinkan orang yang memerhatikan bahawa itu adalah tanda-tanda kenabian dan kebenaran baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini cantik orang, komen, bukannya lekeh. Berkata Hassan bin Thabit. Dalam kitab kita itu di Hasan, bukan salah, bukan Hasan. Lepas pada sini letak alif. Tulis. Ha, sin, alif, nun. Hassan. Jadi kalau orang nak ada anak, nak dapat anak, letak nama Hassan. Dia Hassan lain. Tulisan dia ikut Umi, S-A-S-S-A-N. Hassan. Tulisan dia, Hassan. Ingat. Ini masyarakat kita ni, kalau Hassan pun ditulis S 2 kali. Salah tu. Itu Hassan. Dia bukan Hassan. Jadi kata Hassan bin Thabit, seorang penyair di zaman Nabi SAW. Hassan kata apa? Mana Hassan tadi? Lau lam yakun fi ayatum mubayyinatun kanat badihatuhu ta'tika bil khabari. Andainya tidak ada baginda tanda-tanda yang lain, kecergasan dan kebijaksanaan baginda melambangkan kenabian. Ini Hasan ni dalam kitab Madaih Rasul. Hasan dia ada dewan puji Nabi sallallahu alaihi wasallam saya. Di antara syair-syair yang dia puji Nabi, dia kata wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin kama ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Dah Hasan puji. Wa ahsanu minka lam tara qattu aini. Orang yang paling cantik daripada engkau ya Muhammad, tak pernah mata aku tengok. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Orang yang paling comel daripada mu ni tidak pernah dilahirkan oleh seorang ibu. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau telah dijadikan bebas daripada segala cacat celah. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seolah-olah engkau ni dilahirkan mengikut acuan yang mu nak sendiri. Dengan tinggi rendahnya setara mana, hidung macu, hidung apa ni rendahnya, apa ni matanya luah mana. Jadi seolah-olah Nabi pilih diri nak. Itu menunjukkan kecantikan. Hasan kata tak pernah aku tengok orang yang lebih comel daripada mu. Orang yang lebih cantik daripada mu tak pernah dilahirkan oleh seorang ibu. Ini Hasan radhiyallahu ta'ala dia puji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita banyak dah. Kemudian yang seterusnya kita beriman bahawa Allah mengurniakan baginda semua akhlak yang terkandung dalam Al-Quran. InsyaAllah kita akan sambung dalam perbincangan kita yang